Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, selamat Hari Raya kepada semua. Selamat pulang ke kampung lah dan merentas negeri. Jadi tajuk dia ialah warisan dari Kedah. Ke manakah kita? Okay, untuk permulaan ni warisan ni ada banyak maksud tetapi biasanya warisan diistilahkan sebagai satu perkara yang disimpan ataupun dijagalah oleh individu ataupun kumpulan-kumpulan tertentu lah. Definisi kepada warisan itu ada banyak maksud lah. Kita kenal Kedah sebagai sebuah negeri yang tua, yang mempunyai satu sejarah yang begitu panjang, dan mempunyai banyak legasi-legasi yang patutnya dipelihara dan pelihara lah. Tetapi malangnya tempat-tempat warisan yang ada di negeri Kedah ni menghadapi pelbagai kesulitan dan rintangan lah, terutama sekali daripada segi birokrasi dan sebagainya lah. Saya tertarik lah dengan ada satu isu lah yang dibangkitkan oleh kawan saya ni dalam Facebook dan saya tengok ada satu grup, kalau tak salah saya, warisan, saya tak ingat lah nama kumpulan tu. Dia cerita pasal Istana Sepanjang Cendera dekat Alor tu. Dan isu berkenaan dengan istana lama di Kedah tu, Istana Kuning tu, dah boleh kata sejak saya main Facebook lagi lah, lebih kurang 6 tahun isu berkenaan dengan istana itu tidak dipelihara dan pelihara dengan sebaiknya oleh pihak berkuasa. Dan selama itulah juga bangunan tu makin lama makin uzak lah. Jadi saya cuba duk cari juga jawapan, dan bersempena dengan saya duk kaji pasal Kota Kuala Kedah. Dan InsyaAllah penulisan saya tu akan diterbitkan oleh UKM lah bersama dengan Dr. Zalina dalam satu buku lah. Mereka pun baru bagi tahu kat saya, InsyaAllah akan terbit koleksi artikel berkenaan warisan-warisan Melayu di Malaysia lah. Okay, semasa saya duk buat kajian berkenaan dengan Kota Kuala Kedah ni, bila saya duk buat pasal Kota Kuala Kedah ni, jadi terdetik dekat hati saya kan. Saya teringin nak buat satu monumen ataupun tugu nama-nama 40 orang pahlawan Melayu Kedah yang saya jumpa sepanjang saya buat kajian berkenaan dengan Perang Kedah Siam. Lebih kurang 40 orang. Dan nama-nama ni duduk dalam pelbagai buku lah. Ada yang daripada Siam, ada daripada British, Cina dan sebagainya. Jadi di samping saya duk buat kajian berkenaan Kota Kuala Kedah dan Perang Kedah Siam tu sendiri, saya juga mengumpulkan nama-nama mereka ni semua lah. Dan kebanyakan nama-nama ni yang kita tak kenal, banyak orang tak tahu lah. Dan ada juga mereka ini datang daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang, daripada pulau sendiri, Tanjung lah. Pahlawan daripada pahlawan Tanjung dia panggil. Lepas tu pahlawan Penaga, pahlawan belah-belah perang-perang lah, sama Gagah dan sebagainya lah. Dan nama-nama mereka ni tercatat di dalam pelbagai buku tadi itulah. Dan apabila saya nak buat tugu tu, saya pun duk tertanya-tanya lah. Saya telefon lah kawan saya nak buat satu monumen ni, duit saya tak kisah. Duit jangan sembang lah, saya kata. Saya bukanlah kata saya kaya. Sebenarnya saya ni duk jual buku ni, ini cita-cita saya. Saya duk jual buku ni, sebenarnya saya nak buat itulah. Duit yang hampa duk bagi beli kat saya tu, sebenarnya itulah matlamat dan tujuan saya. Tapi nak jadi cerita, PKP apa semua, jadi tertangguh lah Sat. Saya pun duk fikir macam mana nak buat satu benda ni lah. Jadi saya tanyalah kawan-kawan saya yang ada kemahiran untuk buat benda tugu ni apa semua. Saya tanya kos berapa. Dia kata, abang kalau nak murah 3,000. Tu kira paling murah lah tu, 3,000. Buat pada batu, simen apa semua lah. So saya kata tak apalah, saya kumpul lah. Saya cubalah mega apa lebih kurang. Tengok macam mana, kalau ada kumpul-kumpul duit cukup apa semua, kita buat. Jadi nama sebenarnya semua dah siap, layout semua dah siap. Cuma saya tak ada tempat. Mana nak buat, duit lah lagi satu masalah kan. Duit lagi satu masalah lah. Tak apalah, tu ada rezeki, Allah Ta'ala izin, kita buat lah. Masalah di Kota Kuala Kedah ni, dia kata dia ada 3 tangan. Yang pertama Jabatan Warisan, kedua Jabatan Museum, yang ketiga SUK Negeri Kedah. Okay. Dan benda ni bukan saja melibatkan Kota Kuala Kedah tetapi melibatkan semua kawasan-kawasan warisan di Negeri Kedah lah. Termasuklah Istana Kuning tadi tu, lepas tu Sungai Batu, Langkawi dan sebagainya lah. Jadi semua ni ada tangan-tangan yang kita kena bincang dulu dengan mereka. Maknanya kata kalau mereka nak buat benda ni bagi jadi, mereka kena duduk sama-sama mereka, kena berbincang lah.
Dan masalah yang kedua ialah dulu pada zaman almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, zaman Sultan yang dulu ni, dia timbul satu kepercayaan. Ni cerita-cerita saya telefon orang ISUK apa semualah, telefon orang museum. Jadi ikut daripada cerita-cerita yang saya dengar lah daripada dalam. Dia kata dulu almarhum tuanku ni dia dia tak mau gazetkan tapak-tapak ni. Dia kata bila gazet, jadi seolah-olah kerajaan persekutuan akan ambil alih kawasan-kawasan tu dan bukan lagi menjadi hak milik negeri Kedah. Maknanya Sultan dah tak ada kuasa dah atas tapak-tapak tu lah, atas kawasan bangunan ke tapak ke apa ke. Jadi benda ni yang dia jadi syak wasangka di antara almarhum tuanku dengan kerajaan persekutuan. Jadi benda ni jadi isu yang panjang, dan akhirnya tak gazet. Dan sebenarnya benda ni dah diketahui lah oleh peringkat-peringkat tertinggi dunia akademik, politik dan sebagainya lah. Jadi bila ada orang politik ataupun menteri besar lah duk sebut kata nak buat benda ni, nak buat benda tu, sebenarnya dia balik semula kepada tuanku sendiri. Kalau tuanku boleh serahkan untuk digazetkan, maka benda tu boleh dilaksanakan lah atas persetujuan tuanku. Dan walaupun tuanku dah setuju, tapi kita masih memerlukan ahli politik yang mengambil faham tentang kepentingan untuk pemeliharaan dan sebagainya lah. Jadi mereka kena bawa benda ni berbincang dalam kerajaan negeri, kena usulkan satu akta untuk gazetkan kawasan-kawasan ni lah, dan kemudiannya sama meletakkan kawasan-kawasan ni sama ada di bawah pentadbiran negeri ataupun di bawah pentadbiran persekutuan. Okey, kalau dia letak bawah kerajaan negeri, dia akan jadi duit semua akan turun daripada kerajaan negeri lah. Seperti mana yang kita maklum, negeri Kedah ni dia tak ada duit. Bukan kata dia miskin. Miskin tu miskin lah, dianggap sebagai antara negeri yang miskin. Tetapi duit tu dia kena mai daripada kerajaan negeri. Itu kalau digazetkan di bawah kerajaan negeri. Kalau digazet di bawah kerajaan persekutuan, duit boleh disalurkan oleh kerajaan persekutuan, tetapi semua kawasan-kawasan tu tadi ni akan diambil alih oleh kerajaan persekutuan. Maknanya orang kata atas tanah tu persekutuan punya lah, atas kertas, tetapi daripada segi leleh tu masih lagi tertakluk di bawah kerajaan negeri. Dan benda ni rumit lah, sebab dia kena ada banyak pihak berbincang, ada pro dan kontra dia dan sebagainya lah. Dan benda-benda ni lah yang sebenarnya masyarakat tak tahu, orang awam banyak tak tahu, dan menimbulkan satu kekeliruan lah yang berpanjangan di antara masyarakat, dan menyebabkan contohnya macam istana dekat Bukit Pinang tu kan, orang kata istana Raja Besiung apa semua tu tidak dipelihara dan pelihara dengan sebaiknya lah. Dia bukan pasal isu tak nak buat, tapi masalah duit tak ada dan ada kerenah-kerenah birokrasi yang terpaksa dihadapi. Dan kebanyakan yang duk bunyi ni, yang duk bunyi tentang pentingnya untuk menjaga warisan ni ialah anak-anak Kedah yang duduk di luar Kedah. Yang duduk dalam negeri saya tak tahulah. Sebab kawan-kawan saya yang dalam Facebook ni kebanyakannya orang Kedah yang duduk di luar daripada negeri Kedah. Yang duduk dalam Kedah ni mereka nampak lah, tapi mungkin mereka duduk dalam negeri, jadi mereka kurang sikit nak bunyi lah, takut orang mak ke apa, Allah alam bisawab lah. Itu saya tak pasti. Tapi melihat daripada keadaan ni, saya kena jelaskan kepada kawan-kawan semua yang menuntut, supaya kita kena faham lah situasi yang berlaku. Warta tu gazet lah. Warta tu gazet. Jadi bila tak warta, tak gazet, makna kata kena bincang dulu. Tapi kerajaan negeri mana? Siapa kerajaan mana yang nak buat benda ni? Kita nak harap PAS ke, BN ke, PIS ke? Siapakah mereka yang nak buat ni? Dengan situasi politik yang tak menentu pada masa sekarang ni, menyebabkan benda-benda tu sangkut lah. Dan saya pun ada jugalah menulis di Facebook peribadi saya lah. Kadang-kadang saya duduk poli-poli juga kan. Kenapa DAP boleh buat? DAP Pulau Pinang boleh buat apa semua kan. Tapi kita di Kedah tak boleh buat. Tapi kita duduk sembang pasal negeri, kita duduk jaga, kita duduk sembang pasal kita kena jaga ketuhanan Melayu, kita kena jaga sejarah bangsa Melayu, sejarah membuktikan legasi bangsa semua apa semualah. Tapi usaha tu tak ada. Jadi ke mana kita ni sebenarnya? Kawan-kawan semua yang mungkin ada info apa semua tu, yang mungkin ada pandangan tu, bolehlah kongsi-kongsi dengan saya, boleh komen-komen kat bawah tu.
sebenarnya ke mana kita nak pergi. Kita duk sembang dah sejarah ni, kita duk sembang pasal bangsa, kita duk sembang pasal agama, kena pertahankan kajian sejarah punya banyak duk buat lah. Tetapi akhirnya semua benda tu nak pergi mana? Okey, sambil itu saya baca komen lah Okey, buat tunggu. Okey, banyak cerita dalam cerita, bila dah buat siapa nak jaga dan dana dari siapa pula. Ini satu persoalan yang memang dibincangkan oleh kami lah di peringkat akademik. Saya duk sembang dengan pensyarah saya dalam bidang warisan ni di UKM lah. Jadi dia ini satu isu yang menarik lah siapa yang nak jaga daripada segi duit apa semua. Okey, jadi dia ada satu cara saja, iaitu dengan sama ada anak syarikat negeri mengambil alih semua kawasan-kawasan tu untuk jaga. Maknanya mereka akan keluar duit lah, mereka akan bina galeri lah apa semua, dan kemudiannya semua terletak bawah mereka. Ataupun kita ni buat satu syarikat, kita minta tender untuk jaga kawasan tu. Benda ni jadi di Perak, macam Kelis Castle apa semua tu, memang ada syarikat-syarikat yang bukan daripada anak negeri, syarikat anak negeri ni yang ambil alih. Maknanya mereka ambil tender melalui majlis daerah. Macam Kota Kuala Kedah ni, majlis daerah Kota Kuala Kedah lah. Kalau Kota Start lah. Jadi kita minta dekat mereka supaya kami nak kawasan ni, kami nak jaga dan kami nak buat apa-apa yang patut lah. Selagi tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Warisan dan Museum, kita sendiri nak kontrol benda tu. Maknanya kata duit semua kita akan dapat lah. Duit tu semua kita dapat kat kita, dan kita akan bayar sejumlah wang yang diminta oleh majlis daerah lah. Mungkin lah daripada segi penyewaan tapak ke, macam biasalah, lesen-lesen ke apa semua itu. Itu satu cara lah yang saya dapat tahu lah. Yang kedua, kalau kita nak harap kepada kerajaan negeri, saya rasa mustahil lah. Memang sangat-sangat mustahil gila lah kalau nak harap dengan kerajaan negeri Kedah yang tak ada hasil apa semua, yang duk gaduh dengan politik dia, dengan tak tahu nak pergi cari sumber tak mana. Jadi saya rasa benda tu sangat jadi masalah lah. Okey, orang saya tak faham tentang pemilikan. Jadi kena cerita lah. Isu ni isu yang panjang, dan kita kena ambil inisiatif sendiri. Orang kata gerakan rakyat. Ni nak sembang gerakan rakyat, bukan sekadar politik, tapi yang ni lah gerakan rakyat juga, di mana kita kena pekat-pekat lah. Kena pekat seorang sikit nak buat macam mana benda tu nak jadi. Dia kalau kita nak harap pihak berkuasa ni payah. Sebab kalau kita tengok contoh, saya selalu sebut tentang macam mana orang Cina, dia dengan duit yang sikit lah. Bukan kata Cina semua kaya, tak. Mungkin mereka melalui setan-setan mereka buat satu galeri. Contohnya macam dekat Johor Bahru. Ni saya selalu sebut lah. Kapitan tu saya tak ingat nama, tapi saya ada beli buku dia lah. Buku satu lebih lama lah saya beli. Lebih kurang 6 tahun lepas kot saya pergi Johor dengan Persatuan Sejarah Negeri Pahang ni. Saya pergi sana melawat, buat lawatan. Jadi bas yang kami sewa tu Cina. Jadi bila Cina, dia akan bawa pergi tempat Cina lah. Takkan dia dah bawa pergi tempat Melayu. Jadi Cina ni bawa pergi ke satu galeri ni, betul-betul dekat Johor Bahru, sebelah mahkamah syariah ke, mahkamah apa tak tahulah, dekat tanpa pasal kat Johor Bahru tu dia ada satu logo. Tengah-tengah town tu dia ada satu logo Johor kan. Saya pergi dekat situ, jadi Cina tu bawa lah. Galeri dia dalam rumah kedai je. Satu kepala dia cas RM5. Dia ada gambar, lepas tu ada lah sikit-sikit peralatan kedatangan awal orang Cina ke Johor Bahru. Dia buat benda tu simple je lah, tapi pasal dia berinformasi, benda tu jadi RM5 je. Lepas tu dia ada lah produk-produk sampingan, jual buku lah apa. Dia macam muzium kita lah, macam muzium bawah kerajaan orang Melayu lah. Jadi mereka hidup dengan cara macam tu lah. Mereka hidup. Tanya saya sembang dia, macam mana you boleh buat ni apa semua. Dia kata duit nombor 2 lah. Dia kata kalau nak pick up pasal duit ni, banyak benda lagi boleh buat dengan duit. Bisnes kan. Tapi galeri ni kita nak mengingatkan bahawa sekarang ni orang-orang muda Cina dia dah lupa asal usul mereka lah. Cina ni pun dia, kalau kita tengok Donzong, Jiaozong kan, kumpulan-kumpulan yang masih lagi mempertahankan warisan dan adat budaya Cina kan. So dia kata kami ni mempertahankan apa yang ada. Nak cari benda yang susah kita tak cari. Kita bagi ada dulu, dia kata. Jadi bila benda tu ada, kita buat cara ada lah. Tak ada, kita buat cara tak ada. Tapi kita ni benda tu ada.
kita ni orang Melayu ni. Kita ada benda tapi kita tak ada usaha nak buat. Semua duk tunggu duit kerajaan. Dan benda ni lah yang itulah yang kita kena tengok balik, kita kena kaji sama-sama kita lah. Kalau hampa tengok kerajaan Perak yang saya cerita tadi pasal tender tu, Exco pelancongan Perak ni DAP. Saya bukanlah nak kata DAP bagus apa tak. Tapi secara kalau kita tengok dalam 10 tahun kebelakangan ni kita tengok Cina-Cina DAP ni dia duk pulun gila babi punya. Dia duk pulun sungguh-sungguh dengan sejarah ni. Pasal salah satu cara untuk mengubah sejarah ialah dengan menguasai kawasan-kawasan warisan. Tapak-tapak warisan ni. Siapa yang boleh kontrol tapak warisan ni dia akan boleh overclaim lah. Maknanya dia boleh claim. Boleh claim sejarah tu lah. Contohnya macam Pulau Pinang bila Lim Guan Eng, saya rasa dalam 8 tahun lepas kot, bila dia melancarkan Museum Pulau Pinang yang ada Sun Yat-sen apa semua tu kan, dan golongan-golongan nasionalis Cina yang pernah mai ke Pulau Pinang. Jadi depa keluar dengan sejumlah duit, dia pergi carilah apa bajet apa semua kan. Jadi benda tu jadi. Lepas tu orang kecoh pasal apa ni tugu kat Pulau Pinang tu, cerita depa lawan Jepun tu kan. Yang apa tugu batu apa ni besi apa saya tak ingat lah, tapi dekat Pulau Pinang lah. Ni kalau ada orang Pulau Pinang ni komen lah sikit, saya pun tak ingat sangat ni. Tapi benda tu kecoh lah, orang kata ni tugu komunis lah apa semua kan. Tapi walaupun dia cerita dia tugu komunis ke apa kan, tu daripada perspektif dia, daripada pandangan dia sebagai seorang Cina yang duduk di tanah Melayu, yang merasakan bahawa inilah sejarah kami, orang Cina di Pulau Pinang. Jadi kami terjemahkan sejarah yang kami faham ni dengan cara macam ni lah. Buat galeri, buat monumen dan sebagainya. Tapi kita ni, orang Melayu, kita ni 18 juta. 18 juta. Kita tahu, orang Kedah saja ada 3 juta lebih. Kita tahu benda ni. Kita nampak bahawa penting benda ni. Penting benda ni untuk dibina, untuk dibuat. Tapi siapa nak buat? Bila kita nak buat, siapa pula? Macam tadilah soalan yang akan bermain di fikiran kita, siapa pula nak jaga, siapa nak maintain, siapa pula nak kena urus, apa semualah. Jadi benda-benda macam inilah yang melambatkan proses. Dia kena, yalah, nak cakap memanglah mudah kan, nak buat tu satu perkara lah. Kan? Dan kita kena bermula dengan kena start carilah, kena cari solusi. Dan saya yakin kawan-kawan saya yang menonton video ni, yang kebanyakannya orang Kedah lah, yang bukan kata duduk negeri Kedah, tapi dah duduk di luar daripada negeri Kedah, duduk KL lah apa, yang tahu selok-belok bisnes, macam mana nak cari tender, macam mana nak cari bisnes apa semua lah, cara nak melobi. Saya rasa semua orang boleh tahulah. Pandai lah. Saya ni tak buat research, buat kajian apa semua saya tahu, tapi untuk daripada segi keupayaan saya menjana perniagaan tu saya kurang mahir. Tapi nak menggerakkan tu insya-Allah. Kalau ada sesiapa yang mungkin nak buat kan, yang ada bajet lebih ke apa ke, boleh buatlah, kita start dulu. Dengan orang kata apa, kita buat dengan cara apa yang ada lah. Saya mungkin tak melihat secara keseluruhan tentang tapak-tapak yang ada di negeri Kedah lah. Sebab contohnya sebab saya fokus kepada kota-kota Melayu yang ada di Kedah lah. Sebab bagi saya bila saya kaji kota-kota Kedah tu, dia sangat signifikan dengan cerita Perang Kedah Siam. Dan begitu juga dengan Kota Tengah dan beberapa kota lagi lah di utara ni, Kota Kayang dan sebagainya lah. Tapi keutamaan saya ialah Kota Kuala Kedah dan Kota Kuala Kedah, Kota Kuala Muda dan Kota Stak. Sebab mereka ada lagi seni bina dan reka bentuk lagi lah yang patut dipelihara dan dipelihara lah. Tapi untuk tapak-tapak lain tu saya kurang pastilah. Cuma sejauh mana kita nak bawa benda tu, tu terpulang kepada kita lah. Kita kena gabung dengan semua orang lah. Okay, sebagai contohnya saya cerita pasal, saya pernah sebut dah kepada pensyarah saya. Pensyarah saya ni dah expert kan, berpuluh tahun dia buat warisan kan. Jadi bila saya cerita tu dia dengar je lah kan. Dan dia tahulah benda tu dah berlaku. Contohnya macam di Siam di Thailand. Mungkin hampa pernah dengar tentang Taman Jepun di Bangkok. Memperingati Naga Sama tu, apa nama Jepun tu, samurai Jepun tu. Yang ada keluar filem kan, Samurai of Ayutthaya tu. Saya pun dah pergi dah ke sana tahun lepas.
InsyaAllah nanti saya pun akan pilih sekali. Kami akan buat trip lah dengan Tourism ni. Kami akan buat trip pula untuk tengok lagi sekali kawasan tu. Dan untuk makluman Puteri Maharani Puteri apa? Mahacakri. Puteri Mahacakri Sirindon. Dia dapat dana daripada Jepun 90 juta. 90 juta USD untuk bangunkan semua kawasan-kawasan bersejarah yang mempunyai kaitan dengan Jepun. Ni cerita 15 tahun lepas saya ada baca ratih kerja dia. Dan dia dapat dana tu. Maknanya melalui Mahacakri ni, adik kepada raja sekarang ni, kakak kakak dia ni, Mahacakri ni, dia antropologi. Dan topologi. Dia sangat minat dua perkara ni lah. Jadi bila dia seorang topologi, dia sangat suka lah. Sangat suka untuk buat kajian mengenai dengan peta, tapak dan sebagainya lah. Jadi kalau hampa tengok di Siam, kalau hampa pergi, tak payah jauh lah, hampa pergi di Selatan Tai. Jadi mereka kawasan-kawasan sejarah ni, macam 2 tahun lepas kot, kecoh di sebelah Songkla. Mereka pergi cari makam-makam lama. Mereka kata, dia cerita kat saya lah, makam-makam ni dijaga dengan baik. Dibuat apa, kepuk ni, dia buat elok-elok lah. Jadi bila tanya siapa yang bagi duit, dia kata Raja Siam yang bagi duit. Jadi hampa nampak tak, raja tu sendiri main peranan. Dan dia macam bagi mereka ni, itulah cara dia nak manipulate bangsa sebenarnya. Bila hang jaga bangsa, bila hang jaga hati satu kaum ni, tak payah banyak lah, hang jaga sejarah dia pun cukup lah. Buat kepuk apa bagi sikit, orang kampung lah okey lah, steady lah, stabil lah. Ini cara manipulate dalam politik lah. Kalau nak main cara politik, sebab tu sejarah dengan politik ni dia tak lari jauh. Dan kadang-kadang dia jadi api dengan ayak, kadang-kadang dia jadi api dengan dia jadi ayak dengan minyak. Kadang-kadang dia boleh duduk ais dengan dia jadi ais dengan ayak. Dia macam itulah lebih kurang sejarah dengan politik ni. Jadi cara yang mereka nak buat macam itulah. Jadi berbalik kepada Taman Budaya Jepun tu. Jadi saya dah pergi tengok semua. Dia mudah je. Kira mudah lah, simple sungguh lah. Macam pergi di Alok Star tu dekat apa ni, apa depan tu lah, Allah, depan istana tu, istana kayu tu, orang panggil apa tu, istana besar, balai besar. Depan balai besar tu, dia buat landscape. Lepas tu dia buat satu monumen batu ni, dia kata di sinilah tempatnya apa ni, Yamada Nagasama ni mendarat. Lepas tu dia ambil lah baju samurai, dia buat satu galeri, mini galeri kecil je. Lebih kurang tak sampai suku ekor lah dia punya galeri tu. Lepas tu dia ada buat tayangan video. Lepas tu ada 4 orang staff jaga. Lepas tu dia buat lah buku sikit apa semua. Tiket masuk RM20. Benda simple lah. Dia buat landscape sikit, landscape Jepun. Lepas tu dia buat galeri macam tu, RM20 satu kepala. Dan benda tu masuk pula dalam kalender kalender pelancongan di Thailand lah. Dan masa kami pergi tu sebiji bas. Nama bayanglah sebiji bas berapa puluh orang kan. Tu sebiji bas kami saja. Kalau sehari berapa biji bas, kita kata contoh lah. Kita kata lah sehari dalam 5 biji bas pun dah berapa tu, 5 kali 40 dah 800 orang. 800 orang kali RM20, sehari dia boleh RM16,000. Sehari. Jadi benda-benda macam ni lah. Benda-benda macam ni lah yang kita kena tengok lah. Okey, dia ni cerita pasal masalah Muzium Negeri ni. Saya dah, boleh kata saya kenal lah geng-geng muzium semua ni. Saya pun duk tanya mereka lah kenapa tak ada perubahan apa semua. Dia macam nak kata, buat muzium ni mereka tak ada duit tau. Saya cakap terus terang lah, mereka tak ada duit. Bajet untuk mereka bajet untuk mereka boleh kurang, kata lebih kurang lah, kata setahun sejuta ni untuk bayar gaji, untuk bayar tender, untuk bayar ni dan sekian-sekian lah. Jadi sejuta tu setahun sejuta, kalau sebulan jatuh dah 100,000 bayar gaji saja dah 80,000. Jadi maintenance dan sebagainya tu jadi masalah lah. Okey, saya dengan saya punya kawan lah. Jadi saya pernah kata kat dia, nak tak kalau kita buat satu pameran bergerak berkenaan dengan sejarah negeri Kedah. Kira pergi ramai.
Modal dalam 20,000. Wah, 20,000 bang. Mana nak cari? Saya jual buku pun tak lepas-lepas lagi 20,000. Ni hak kawan-kawan duk tolong beli apa semua tu, saya ucap terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa menyokong lah. Dan saya minta maaf lah sebab dia ambil masa sikit kan. Biasalah orang beli berniaga ni lagu tu lah. Berniaga modal tak ada, kita pun slow. Kalau jenis ada modal apa senang kan. Jadi kami duk bincang lah nak buat pameran apa semua. Layout semua ada dah. Saya pun dah kontak muzium-muzium negeri. Saya dah sembang dengan mereka. Saya nak buat sekian-sekian tarikh masa, keadaan masa yang sesuai apa semua nak buat dah. Naknya perancangan tu saya ada dah. Saya duk plan dah. Cuma inilah salah satu cara saya nak bantu ataupun saya usaha saya lah untuk kembangkan sejarah negeri Kedah ni. Ataupun dan sejarah, kalau boleh sejarah Malaysia lah, semua negeri lah kalau boleh kan. Tapi itulah dia kena ada modal. Orang Melayu ni kita termasuk saya sendiri pun, kita ni jenis bangsa tak ada modal. Bercelik-celik mata susah. Buka-buka mata kena kehidupan ni, kita bukan jenis beranak-beranak atas duit. Jadi semua kena usaha, kena cari, kena retiak apa semua lah. Bab fikir ilham ni, orang kata idea ni orang Melayu cukup pandai. Banyak. Idea tu banyak. Nak buat tu ni ada peluang. Tapi modal tu jam. Jadi bila cerita pasal muzium ni, saya pun duk sembang dah dengan muzium ni. Saya kata pameran lagu ni. Saya pun duk sembang dengan kawan-kawan apa grafik, hak boleh melukis, hak boleh buat grafik, cara grafik, hak boleh cara komputer duk. Pekat ni orang Kedah ni, saya duk kumpul anak-anak Kedah semua, saya kata jom kita buat. Tapi bila pergi sembang mamai nak beli, kena beli panel, kena beli showcase, kena apa sewa kerih ke apa ke, semua tu kena pakai duit. Modal 20,000 tu untuk buah mula basic saja. 20,000 basic, benda asas. Tapi bila dah jadi tu nanti, hampa tengok berapa ramai nak komplain. Alah, tarak ni lah bang, tarak ni lah pameran. Takat kerih meriah biasa kami bisa tengok. Dia kadang-kadang benda-benda macam tu lah yang menakutkan kebanyakan kita untuk melangkah. Pasal bangsa kita ni, dia suka negatif dulu. Dia kalau boleh bubuh, dia punya bubuh tu lah, dia punya kutuk tu, dia bubuh apa-apa lah, tak bangun kawan tu. Itu masalah kita lah. Kita tak ada satu sikap supportif, menyokong usaha-usaha yang dibuat oleh anak bangsa kita. Benda-benda macam ni lah yang jadi jam tu. Tapi bila Cina buat, benda dia buat kata mana pun. Kalau hampa pergi muzium di Pulau Pinang kata mana pun, biasa macam muzium lain lah. Tapi Cina buat bagus je, kita boleh percaya. Ni mentaliti kita tu yang sebabkan kita ni sentiasa gagal. Kita bukan jatuh pasal diri bangsa lain, tapi kita jatuh pasal diri kita sendiri. Macam saya nak buat ni, saya fikir nak buat, bukan tak ada, tapi kita satu pasal modal, lepas tu kita nak menghadapi orang tu. Nak menghadapi orang tu yang jadi masalah lah. Okey, balik pada isu warisan tadi ni. Jadi selain daripada cerita Perang Kedasian ni, banyak lagi sejarah-sejarah yang saya tengok lah, yang boleh dikembangkan kan. Dan tadi pun ada seorang Tok Mulu lah, tak tahulah dia tengok ke ada, Allah Alam lah. Tok Mulu ni dia beli buku kat saya, Tok Mulu Padang Terak. Dia telefon, saya tanya apa cik kerja mana, dia kerja Padang Terak. Bila kita naik telefon tu, Tok Mulu lah. Jadi dia kata kat saya lah, dia kata cik Man, dia kata sejarah Kedah ni putih-putih, dia kata. Pasal orang yang mengkaji sejarah Kedah ni dah kuih lama kuih sikit lah, tak ramai orang dah. Kuih sikit, kuih tak ada orang. Jadi banyak orang Kedah sendiri pun dah macam tak apa minat dah nak kaji sejarah negeri Kedah. Dia lebih fokus pada sejarah-sejarah negeri lain lah. Dan macam dia kata tu, macam dah tak ada waris lah, pelapis apa semua lah. Jadi itulah saya pun nak kata apa pun, saya pun tak boleh nak kata apa lah. Sebab saya ni memang saya minat kan. Saya duk nampak, saya bukan nampak peluang apa sangat. Cuma saya rasa benda ni satu perkara yang penting lah untuk kita teruskan legasi negeri Kedah ni. Sebab Kedah ni dia sejarah dia luas, tapi orang tak ramai. Dalam bidang saya, saya ambil contoh lah, dalam bidang politik tradisional Kalau politik tradisional ni, cerita sana Kedah ni,
Tak tahulah, wallahualam lah. Kalau kajian-kajian di peringkat universiti tu, orang kata kajian ilmiah, tesis apa semua tu ada lah. Tapi saya tak jumpa lagi. Saya tak jumpa lagi orang yang cerita pasal satu sudut lain berkenaan dengan Perang Kedah Siam ataupun watak-watak di dalam Perang Kedah Siam tu sendiri lah. Jadi macam dalam dunia saya ni tak ada. Ada kawan-kawan ni semua ada. Macam Atan, Abang Tas. Orang yang memberi maklumat tu ramai. Tetapi orang yang nak mengkaji secara dalam tu tak ada. Jadi bila tak ada tu saya seorang, jadi lelah kita putih urat kepala dengan kita jam. Dia dia yang tu yang berlaku dalam sejarah kita. Bila mana pengkaji sejarah tu tak ramai. Penulis sejarah tu ramai. Pengkaji tu tak ramai. Pengkritik pun ramai juga lah. Pengkritik yang lagi ramai daripada nak mengkaji apa semua ni. Banyak lah. Sebenarnya persoalan dia, ke mana kita nak pergi. Saya ada jalan saya. Saya nampak saya kena buat macam ni. Tapi kalau kawan-kawan semua ni, saya tak tahu macam mana hampa tengok sejarah nak kita. Macam mana hampa tengok sejarah kita. Apakah yang patut diusahakan dan sebagainya lah. Semua ni bergantung atas kita lah. Saya pun dah selain daripada kaji sejarah Kedah, saya pun duk kaji sejarah Cina. Saya banyak baca sejarah-sejarah. Bukan sejarah negara Cina tu. Sejarah orang Cina di Malaysia. Saya banyak baca pasal mereka. Kulit saya pun ada berpuluh-puluh buku saya duk baca. Hari-hari saya duk baca ni. Pemikiran mereka, pandangan politik mereka, pandangan terhadap warisan budaya hidup mereka, semua saya baca. Dan saya rasa stigma menyalahkan Cina tu, saya rasa dah boleh berhenti kot. Dah 20 dah, 60 tahun lebih dah. 60 tahun kita merdeka lebih kurang lah. Dah 60 berapa tahun? 60 lebih lah. Jadi kita duk balik salah Cina je, saya rasa bukan dia dah kot. Bukan zaman dia dah. Bukan zaman kita nak pergi bergaduh berperang depa tu, saya rasa bukan dia dah. Sekarang ni yang penting ialah kita kena ubah mentaliti kita. Solusi dia, kita kena ubah mentaliti kita, kita kena cari satu solusi. Nak tunjuk kat orang, tunjuk sana, tunjuk sini ni mudah kan. Dia kata, orang kata hang ni sembang ya, sembang semua benda, sembang saja. Sembang tak buat apa. Kita sembang tak guna. Jadi sekarang ni atas kita lah. Atas kita lah. Ke mana kita nak bawa? Ke mana arah yang kita nak bawa pergi? Ke mana hala tuju kita? Daripada segi melaksanakan perkara tu. Saya teringatlah ada satu kawan saya tu, tak tahulah dia pun tak tengok tu. Dia orang Kedah jugalah. Dia ada buat saya satu video 3D berkenaan dengan Kota Kuala Kedah. Ini antara orang-orang yang saya nampak ada kemahiran dan saya minta tolong mereka lah. Mai join dengan saya buat. Tapi dia habis dekat tu lah. Kami buat habis dekat tu. Kami dah buat apa semua. Istirahat letih sembang. Bila kita dah buat semua benda tu, lelah dia habis dekat tu lah. Nak pi tu rasa macam tak boleh nak pi. Pasal contoh. Bila kami duk, kawan kami duk share pasal benda tu. Orang kata, bang, promosi kena kuat apa semua kan. Kami duk fikir lah, saya duk fikir, nak promosi lagu mana lagi. Takkan nak kena tunggu pula radio. Sedangkan kita ada platform Facebook apa semua kan. Dia tinggal apa nak share je. Sebab tu saya selalu sebut, kawan-kawan meniaga, kawan-kawan buat apa-apa kena share. Daripada share tu lah yang akan menarik minat orang nak tahu apa benda kan. Selain daripada cerita penceritaan tu sendiri kan. Tapi kalau kita tak tahu tak tahu nak kata dah. Contohlah kan, macam dekat saya punya page MHR ni saya jarang menulis. Pasal saya sekarang ni saya suka nak tulis buku lah daripada nak tulis kat Facebook lah. Mungkin itu salah satu kekurangan yang berlaku kat saya lah. Sebab ada orang lain dia menulis dekat Facebook, dia pun jadi famous apa semua, boleh share ribu-ribu kan. Tapi saya rasa kalau macam kami duk buat video ni, tak boleh pi nak menulis apatah lagi. Mungkin dalam dunia saya, dunia akademik, mungkin orang kenal saya lah. Tapi dunia luar ni orang tak kenal saya. Sedangkan apa yang saya selalu perjuangkan ialah dalam bidang akademik sendiri pun saya selalu kata, kita menulis ni untuk masyarakat, untuk orang-orang biasa yang tak ada peluang untuk membuat kajian. Itu tujuan kita buat kajian. Tapi bila kajian kita tu hanya duduk dalam dunia kita saja, dunia akademik saja, apa guna penulisan tu? Sedangkan pendidikan ialah untuk mendidik masyarakat. Itu tujuan kita. Itulah tujuan pendidikan sebenarnya.
Kita nak mendidik masyarakat supaya tahu, okey, ini sejarah dia, ini yang betul, ini kajian dia, berapa tahun buat kajian apa semua. Tapi bila kita duduk dalam cycle kita, dalam kitaran kita, jadi sejarah tu tak berkembang. Tapi untuk mengembangkan sejarah tu, kita perlukan orang-orang yang bukan dalam bidang tetapi memahami dan menghormati ilmu tu sendiri. Mana kata hampa nak tulis sejarah, hampa tulis. Tapi jangan memandai-mandai, jangan melebih-lebih, jangan overclaim. Benda-benda macam ni yang menimbulkan satu orang kata pro dan kontra lah. Ada kebaikan dan keburukan apabila penulisan-penulisan tu berlaku. Jadi dia banyak faktor lah yang kita kena tengok, yang kita kena nilai, yang kita kena kaji lah. Sejauh mana perkara ni boleh memberi manfaat kepada semua pihak. Sebab golongan akademik ni dia tak ramai. Contoh saya contoh tadi, politik tradisional yang saya tahu setakat ni, saya seorang lah. Lepas tu adalah Prof. Abdullah Zakaria, itu pun dah umur 60 lebih. Lepas tu adalah 2-3 kawan saya macam Kasturi yang banyak kaji pasal Perlis. Dia orang Pahang tapi dia banyak kaji pasal Perlis. Lepas tu anak Prof sendiri Farhan tu, dia pun banyak kaji pasal politik tradisional tapi dia fokus pada Negeri Selangor. Jadi kami tak ramai tapi kami ada. Orang buat hashtag tau. Kami tak ramai tapi kami ada. Cuma bila kami seorang, satu orang fokus satu negeri. Jadi kami yang seorang ni nak cerita kat 1000 orang lagi tu macam mana? Dia tak ada cara. Sebab kalau kami duk fokus kat Facebook, siapa yang nak buat kajian? Kalau dah kami buat kajian, memang tak ada orang tulis di Facebook. Itu situasi dia. Situasi yang kita kena faham lah. Bukan kami tak mau nak, bukan kata orang akademik tak mau nak cerita dengan gah, cerita pasal sejarah ni, tapi tak ada cara. Ini adalah sebahagian yang saya rasa saya patut kongsilah, dan sebahagian daripada yang sedang saya usahakan dan saya rancangkan, dan tak ada cara lain lah, kena kaya lah. Kena kaya. Kalau tak kaya, sembang saja tak guna. Sembang tak boleh sembang lah, tapi nak kena jadi kaya lah. Tapi masalah dia, bila di Malaysia ni orang kaya hak Melayu ni, dia tak ada kesedaran sejarah. Kita nak kena mendidik mereka pula. Mereka pun dah tua bangka lah kan. Jadi dia banyak cabaran lah. Dan sebab itulah saya duk buat lah apa yang termampu. Menega lah apa yang boleh menega. Kalau tak boleh dengan cara tak boleh. Kalau tak boleh tengok lah, nganga je lah kan. Okay, sebelum saya terlupa, saya cerita Kota Kuala Kedah ni, kami ada buat satu saya pernah usul lah. Dalam atas kajian saya tu, sepatutnya yang saya akan bentangkan di Kota Kuala Kedah pada bulan 4 hari tu, sebab PKP kan. Jadi sepatutnya saya akan bentang lah. Jadi Kota Kuala Kedah ni dia ada satu sejarah yang besar. Bukan setakat dia sebagai sebuah pelabuhan, tetapi daripada segi geopolitik dia sendirilah. Di mana Kota Kuala Kedah ni dia pernah disinggahi oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Perancis, pedagang-pedagang Perancis, pedagang British, dan kemungkinan besar pedagang Jepun juga pernah datang ke situ. Sebab kalau kita tengok tahun 16 lebih kurang zaman-zaman Yamada Nagasama tu, dalam satu rekod Belanda saya baca, askar-askar Jepun tu pernah mai ke Melaka. Mereka pernah mai ke Melaka lah. Mereka ni menjadi askar upahan kepada Portugis. Mereka pernah mai daripada Siam tu, mereka mai ke Kota Melaka. Dan tak mustahil mereka akan pergi ke Kota Kuala Kedah. Jadi banyak dia. Kalau kita nak tengok daripada segi tu, saya pernah sembang lah dengan pensyarah saya. Dia kata, doktor, kalau kata kita buat proposal, kita buat atas cadangan, kita nak usul, kita nak bagi satu kawasan ni kepada Belanda untuk bangunkan satu galeri memperingati hubungan, contohlah memperingati hubungan Belanda Kedah. Apa pandangan doktor? Okay, so dia kata boleh nak buat, boleh nak buat. Tapi kita kena cerita baik-baik lah. Cerita benda elok lah. Tak ada lah cerita kekejaman Belanda kat orang Kedah ke, contohnya lah kan. Ataupun benda-benda yang tak elok lah. Boleh buat lah. Cuba
sejauh mana kerajaan negeri bersedia untuk memberi kawasan tu. Macam Thailand dia memang bagilah, bukan dia bagi tanah tu, hak menjaga tu. Kawasan tu diserah kepada kerajaan Jepun. Nak buat apa buatlah tanah ni, tapi tanah tu kami punya. Dia macam sewa lah. Betul dia ada lah share tertentu apa semua lah. Jadi benda-benda macam ni boleh buat. Cuma bila kita serah pada mereka, bila kita ambil duit daripada mereka, jadi kita tengok saja. Apa faham tak maksud saya? Dia cerita macam Angkor Wat. Di Kemboja. Mula-mula sekali yang buka kawasan tu, yang nak menjadikan kawasan tu sebagai World Heritage ialah seorang Perancis lah. Sebab Kemboja ni dulu buah Perancis. Jadi seorang pengkaji Perancis ni telah buat satu kertajaya pemuliharaan kawasan Angkor Wat. Dan kerja tu berjaya dan dapat lebih kurang 2 juta USD. Ni buah mula 2 juta USD ni, kemudiannya dia dapat lah. Dia dapat setiap tahun dia dapat grant lah untuk baik pulih, untuk buat kajian, cari gali dan sebagainya sampai hari ni. Dan depa depa dapat menjana duit. Daripada jana duit lah, daripada 2 juta USD tu depa buat apa semua. Lepas tu masa saya pergi 2 tahun lepas, saya pergi tengok, kira-kira anggaran depa dapat lebih kurang 18 juta USD setahun. 18 juta saya tak ingat dah. Saya kena tengok balik lah. Tapi lebih kurang macam tu lah. 18 juta USD setahun. Sebab di Kemboja mereka pakai currency USD. Apa bayang 1 juta USD, 4 juta duit kita tu setahun untuk kota Kuala Kedah saja. Ayo. Boleh menjana ekonomi sepanjang Sungai Kedah dengan duit 4 juta. Ini kira sembang bodoh lah. Orang kata 4 juta tu kira kalau orang meniaga tak tahu mana lah 4 juta kan. Tapi main dengan orang kampung ni banyak lah. Itulah perkara-perkara yang kita kena tengok lah. Sebab tu kita kena keluar semua. Kita kena menjalan pergi negara orang, tengok tempat orang apa semua, baru kita tahu benda ni. Dan kita boleh buat ke tempat kita. Tapi situasi dia macam tu lah. Situasi dia bila kita balik main tempat kita pun seorang, macam saya seorang, saya pun duduk desak. Yang duduk mendesak pun saya seorang. Yang duduk buat kerja pun saya seorang. Yang duduk buat research pun saya seorang. Jadi bila saya seorang, orang jetik lah macam nyamuk. Duk ingat apa, empak sudah habis lah. Jadi mati macam tu lah. Habis dekat tu lah. Jadi untuk penutup lah, sebagai penutup, sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat dari segi pewarisan tadi tu. Warisan dia ada kerana birokrasi yang terpaksa kita hadapi. Tetapi di mana ada masalah, tiada masalah yang tak boleh diselesaikan. Cuma sejauh mana kita berusaha untuk menangani masalah tu lah. Terima kasih kepada semua yang menonton. Sekarang ni kami dekat Geroda Merah tu ada buat promosi lah, 6 buku berkenaan dengan North Kedah. Dan main dengan PKP ni dia slow sikit lah, tak apalah. Dengan orang balik kampung kan, jadi slow, tak apalah. Untuk buat masa sekarang ni kami ada 6 buku berkenaan Sejarah North Kedah. Kalau dan insyaAllah saya akan kupas berkenaan satu buku baru, iaitu bertajuk Peringatan Raja-Raja Kedah. Ini pun satu kajian yang sangat menarik, yang insyaAllah saya akan kupas lah nanti bila buku tu dah sampai kat saya. Dia dah siap print, insyaAllah lah saya akan kupas lah berkenaan tajuk tu. Dan kepada kawan-kawan semua yang menonton, jangan lupa share lah video ni dan tolonglah promote buku-buku yang kami duk jual tu lah. Ada tujuan, tapi yalah, saya tak suka nak merayu. Saya tak suka nak merayu. Saya rasa macam kita ni nak minta sedekah pula kat orang kan. Saya tak suka macam tu. Ada rezeki ada, kalau tak ada lah. Apa kita nak buat kan. Rezeki bukan tangan kita, Allah SWT. Kita usaha, yang selebihnya adalah atas Allah SWT lah. Dan sebagai manusia atas muka bumi ni, sebagai satu bangsa yang besar, kita kena pakat-pakat lah. Pakat-pakat tolong lah. Dan saya suka memetik kata-kata Hamka di dalam Sejarah Umat Islam jilid 4, yang mengatakan bahawa sekiranya kita tidak mengangkat
sejarah bangsa kita, adakah orang lain akan mengangkat sejarah bangsa kita, sedangkan dalam masa yang sama mereka membenci kita. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.